Hai, Assalamualaikum. Baiklah, pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran matematik dengan tajuk wang. Kita akan belajar berkenaan dengan diskaun dan rebat. Standard pembelajaran yang pertama menyatakan maksud diskaun dan rebat. Yang kedua, menyelesaikan masalah harian melibatkan diskaun dan rebat. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan isi pembelajaran pada hari ini, jom kita lihat gambar ini. Baiklah, cuba kita perhatikan gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama ni, dia tulis Chinese New Year Sale. Kemudian, gambar yang kedua, Christmas and New Year Sale. Jika kita lihat dekat sini, ini adalah poster jualan murah. Okey, biasanya poster macam ni kita dapat lihat musim perayaan lah. Contohnya tahun baru Cina, Christmas, kemudian hari gawai, hari raya dan sebagainya lah. Biasanya poster-poster yang melibatkan jualan murah ni dia akan ada tulis diskaun ataupun potongan harga. Okey, untuk poster yang pertama ni, contoh dia tulis kat sini discount up to 80%. Diskaun sehingga 80%. Kemudian poster yang kedua up to 70% off. Jadi, tahu tak apa itu diskaun? Mesti tak tahu kan? Jadi itu yang kita akan belajar pada hari ini. Kita akan belajar maksud diskaun dan kita akan lihat macam mana cara kita nak kira nilai diskaun dan harga barang selepas diskaun. Okey, seterusnya lihat lagi poster. Okey, promosi kilat. Okey, dekat sini dia ada tulis, setiap pembelian barangan Mami Poco, anda layak mendapat percuma kupon tunai RM5. Dan dia tulis kat sini, rebat serta merta. Kemudian, gambar yang seterusnya dia tulis kupon rebat. Okey, rebat RM10. Rebat dia yang ini pun RM10. Jadi, apa itu rebat? Sekarang jom kita lihat maksud diskaun dan rebat. Okey, diskaun adalah potongan harga daripada harga asal. Kemudian, rebat pula adalah potongan daripada sejumlah bayaran atau pemulangan sebahagian wang selepas pembelian. Potongan harga ataupun pemulangan sebahagian wang selepas pembelian barangan daripada harga kos. Baiklah, seterusnya kita lihat contoh soalan yang melibatkan diskaun. Okey, kita lihat kat sini, sofa ni harga asal dia adalah RM5,000. Kemudian ada potongan harga dia adalah RM500. Okey, soalan dia adalah hitung harga sofa selepas diskaun. Okey, kemudian dia minta kita cari wang yang dapat dijimatkan. Okey, berapa yang kita dapat jimatkan. Okey, soalan A, untuk cari harga selepas diskaun, kita buat harga asal tolak dengan potongan dia. Harga selepas diskaun mestilah lebih murah. Okey, bila dia lebih murah, maksudnya kita guna operasi tolak. Okey, jadi kita ambil RM5,000 tolak dengan RM500. Okey, RM5,000 tolak dengan RM500. Jawapannya adalah RM4,500. Okey, kalau kamu tak boleh congak, boleh buat bentuk lazim. Baiklah, kita lihat soalan B. Berapa wang yang dapat dijimatkan? Wang yang dapat dijimatkan adalah potongan harga tadi itulah. Potongan harga tadi itu adalah wang yang dapat dijimatkan. Kalau tak ada potongan harga, dia perlu bayar RM5,000. Tapi, sebab ada potongan harga, dia bayar RM4,500 saja. Jadi, dia jimat RM500 sebab potongan harga dia adalah RM500. Okey, seterusnya kita lihat lagi contoh soalan. Okey, Rajah menunjukkan harga basikal yang ingin dibeli oleh Tiara. Okey, hitung harga
basikal selepas diskaun dan wang yang dapat dijimatkan. Okey, harga asal basikal adalah RM200. Diskaun adalah 20%. Okey, macam mana cara kita nak cari harga selepas diskaun? Kita nak cari harga selepas diskaun, kita perlu tahu dulu 20% tu berapa potongan harga dia. Kita perlu tahu dulu berapa nilai diskaun, berapa ringgit diskaun. Jadi macam mana cara kita nak buat? Kita perlu tulis 20% daripada diskaun itu adalah 20% daripada RM200. Berapa dia dapat diskaun? 20%. 20% daripada RM200. Jadi macam mana cara kita nak kira ni? Kita ambil peratus, 20% tu kita tukarkan kepada pecahan. 20% tukar kepada pecahan. 20% tukar kepada pecahan. Kemudian daripada kita buat darab. Kemudian tulis RM200. Susnya kita selesaikan macam biasalah, sama ada kita nak pemudahkan dulu. Okey, kita boleh pemudahkan dulu. Kita tengok kat sini sifar. Boleh masukkan, boleh bahagi dengan 10, lepas tu masukkan lagi sifar tu. Seterusnya kita darabkan 20 darab RM2 bahagi dengan 1. Bahagi dengan 1. 20 darab RM2. Jadi RM40. RM40 bahagi dengan 1 ni. RM40 lah jawapannya. Jadi nilai diskaun tu adalah RM40. 20 darab 2, 40 lah. Okay, kemudian bahagi dengan 1, jadi 40 jugalah. Jadi kita buat ni, kita baru cari nilai diskaun. Jadi kita nak cari harga selepas diskaun, kita ambil harga asal tolak dengan potongan harga tadi. Potongan harga tadi RM40. Kita buat RM200 tolak RM40. Sebab nilai diskaun tu adalah kita dah kira tadi RM40. Jadi kita dapat jawapan RM160. Harga basikal selepas diskaun adalah RM160. Ada potongan harga RM40. Jadi berapa wang yang dapat dijimatkan? Wang yang dapat dijimatkan adalah berapa potongan harga tadi? Potongan harga tadi 20% tu ialah RM40. Kita dah kira dekat atas tadi, potongan harga dia adalah RM40. Jadi untuk cari harga selepas diskaun, yang pertama kita perlu cari dulu nilai diskaun. Untuk cari nilai diskaun, kita perlu buat peratus diskaun darab dengan harga asal. Okey, kemudian kita dapat nilai diskaun dia. Kita ambil harga asal tolak dengan berapa potongan harga tu. Nilai diskaun tu potongan harga lah. Okey, kita ambil harga asal tolak dengan potongan harga. Baru kita dapat harga selepas diskaun. Baiklah, sekarang kita lihat contoh soalan rebat. Okey, kat sini dia tulis RM50 rebat tunai dengan pembelian RM300 ke atas, RM20 rebat tunai dengan pembelian RM200 ke atas, dan RM5 rebat tunai dengan pembelian RM100 ke atas. Okey, soalannya adalah Puan Fatin membeli barang yang berharga RM130. Rebat yang diperolehinya ialah, okey, dia beli barang RM130. Maksudnya 100 ke atas. Jadi dia akan terima rebat RM5. Jadi jawapannya kat sini adalah RM5. Okey, soalan B. Encik Hakim membeli barang yang berharga RM299. Rebat tunai yang diperolehnya ialah 299 masih 200. Okay, maksudnya 200 ke atas. Dia tak sampai 300 lagi. Jadi berapa rebate dia dapat adalah RM20. Rebat yang dia dapat adalah RM20.
Kita lihat contoh soalan yang seterusnya. Okey, di sini ada satu botol vitamin. Harga satu botol adalah RM60. Okey, setiap pembelian yang bernilai RM100 akan dapat rebat RM8. Okey, Puan Tasha membeli 4 botol pil vitamin. Berapakah yang perlu dibayarnya jika dia mendapat rebat serta merta? Okey, pertama, untuk kita cari berapa yang dia perlu bayar, kita perlu tahu dulu berapa jumlah harga 4 botol pil vitamin. Untuk tahu harga 4 botol, kita akan buat 4 darab dengan 60. Sebab satu botol pil tu harga dia adalah RM60. Nak tahu 4 botol, kita darab dengan 4 lah. Okay, jadi kita darabkan, sifar darab 4, sifar. Kemudian 6 darab dengan 4, 24. Jadi kita dapat 240. Itu adalah jumlah harga untuk 4 botol pil. Okay, seterusnya, kita lihat lagi. Kat sini dia bagi tahu rebat RM8 untuk setiap pembelian RM100. Setiap pembelian RM100. Dia beli RM240. Jadi berapa rebat yang dia dapat adalah, okey, untuk setiap RM100, okey, kalau RM100 dapat RM8 potongan. Dapat RM8 rebat. Okey, kalau RM200, maksudnya 2 kali ganda lah, 8 tambah dengan 8. Kalau RM100, RM8. Kalau RM200, maksudnya RM16. Sebab RM8 tambah dengan RM8 jadi RM16. Jadi kat sini dia dapat rebat dia adalah RM16. Jadi berapa yang perlu dibayar? Kita ambil jumlah harga 4 botol pil vitamin tadi, RM240 tolak dengan RM16. RM16 itu adalah rebat yang dia dapat. Okey, jadi kita buat 240 tolak dengan RM16. Kita tolakkan macam biasa. Okey, sifar. Tak boleh nak tolak 6, pinjam. Okey, 10 tolak 6 jadi 4. 3 tolak 1 jadi 2. Kemudian 2 tolak sifar jadi 2. Jadi kat sini jawapannya adalah RM224. Jadi tadi kita dah belajar berkenaan dengan diskaun dan juga rebat. Okay, jadi cikgu harap kamu dapat bezakan antara diskaun dan juga rebat. Diskaun adalah potongan harga daripada harga asal. Kemudian untuk rebat adalah potongan daripada sejumlah bayaran. Contohnya tadi, kita perlu bayar RM240 untuk ubat tu, tapi yang kita bayar hanyalah RM224. Sebab apa? Sebab kita dapat rebat RM16. Okay, kemudian diskaun ni, beza dia dengan rebat adalah diskaun ni biasanya semua orang dapat diskaun. Kalau dia kata 50% diskaun, bila kita pergi bayar, kita akan bayar kuranglah harga dia. Kemudian rebat ni dia ada syarat dia. Contoh tadi, kalau kita beli barang lebih daripada 100, baru kita dapat potongan harga. Kalau kita beli barang kurang daripada 100, kita tak akan dapat potongan harga. Jadi itu adalah perbezaan antara diskaun dan juga rebat. Cikgu harap apa yang kita dah belajar pada hari ini kamu dapat faham. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Selamat belajar dan terima kasih.